Okay guys, dah beli ni kuih bazar makanan dari bazar Ramadan untuk buka puasa nanti. So beli bubur saja, bubur ayam satu. Lepas tu beli popiah otak-otak, popiah apa tu, daging ke apa tadi. Itu je lah untuk berbuka hari ni. So tadi kan ada live stream saya tadi tu, boleh tengok balik yang saya ada sembang sikit pasal hak regionalisasi untuk Borneo ni. Saya ada beritahu sebab dia kenapa kita kena ada hak regionalisasi ni. Ada sebab dia, bukan kita nak mainkan sentimen regionalism, tapi dia memang hak regionalisasi ni memang wajar dan perlu dilaksanakan di Borneo, di Sabah dengan Sarawak ni, supaya administration kita ni lebih lancar, pembangunan kita ni lebih lancar dan lebih maju lah untuk Sabah dengan Sarawak. Dan kalau Sabah dengan Sarawak maju, Malaysia maju lah kan. Sebab tu kita kena laksanakan regionalisasi ni. Regionalisasi ni saya ulang lagi kan, secara ringkas dia, bukan secara ringkas lah, saya cuba untuk merungkaikan dia lebih mudah untuk kita semua faham kan. Kita ada federal department kan, contohnya saya bercakap pasal telecommunication tadi. Kita ada communication minister apa semua tu, tapi yang banyak tiang-tiang telekomunikasi, internet apa semua dekat Persekutuan Tanah Melayu ya, banyak coverage dia, terutama lepas Covid tadi tu kan, lepas Covid. Jadi semua orang belajar apa semua, budak-budak belajar, budak universiti pun belajar, tak ada internet. Semua ada internet dah dekat Persekutuan Tanah Melayu ni. Mostly dah ada internet, terutama selepas Covid. Tapi dekat Sabah dengan Sarawak sampai viral, orang masuk naik atas bukit apa semua semata-mata nak cari internet, nak buat exam apa semua. Sebab tak ada internet, tak ada talian telefon lah, ada even dekat Mukah ada tempat perumahan tu, handphone, talian telefon pun tak ada. Nak buat Unify pun tak dapat. Jadi perkara-perkara ni berlaku dan kita semua tahu isu-isu ni, dan bukan kita nak cakap benda ni buruk-buruk semua kan, tapi kita tahu isu ni, kita tengok apa semua, identify isu dan kita cari solution dia. Bukan kita nak nak tampar sana tampar sini macam tu saja kan. Kita sebab kita mahu maju, kita mahu selesaikan cepat-cepat, kita semua maju, dapat pahala, dapat kemajuan, kita mengejar kemajuan, menyediakan kemudahan untuk orang awam, dapat pahala lah. Semua kita mahu dapat pahala, macam tu. Sebab kita mahu dapat pahala ni kan, kita mengungkai lah apa cara yang sepatutnya dilakukan berdasarkan perjanjian Malaysia apa semua tu. Yang kita tengok bila tidak dilaksanakan, menyebabkan berlaku isu macam ni dekat Sabah dengan Sarawak. Student belajar pun tak ada internet, nak akses internet apa semua pun tak ada. Macam mana nak maju kan? Sekarang semua orang dah guna media sosial apa semua. Tapi kat Sabah dengan Sarawak nak dapat internet pun pergi naik atas gunung. Tak patut sekarang. Sedangkan solution ni semua sudah ada pun sebenarnya di dalam IGC report. Sudah pun ada di dalam Malaysia Agreement, dan sudah pun ada diberitahu di semasa pembentukan Malaysia ni. Dan cara dia ialah regionalisasi. Kita mau ada department tu yang banyak sangat berpusat dekat Putrajaya tu. Kita nak dia regionalize kan ke Sabah dengan Sarawak. Jadi semua benda ni, apabila regionalisasi ni dilaksanakan, semua decision tak perlu kita nak merujuk kepada Kuala Lumpur semua benda ni kan. Itu dia. Itu tujuan regionalisasi. Takkan nak
nak pasang tiang pun nak ujuk Kuala Lumpur, nak buat tiang, nak pasang simen apa semua nak ujuk Kuala Lumpur. Sampai bila kita nak siap buat satu tiang telefon kan dekat Sabah dengan Sarawak? Kalau semua benar asyik ujuk kepada Kuala Lumpur, takkan maju Sabah dengan Sarawak ni. Jadi untuk memajukan Sabah dengan Sarawak ni, untuk kita buang kerenah birokrasi yang tak perlu pun, kerenah birokrasi yang tak perlu ni, kena ada laksanakan hak regionalisasi ni, regionalism. Dia bukan sentimen regionalism, bukan nak Sabah Sarawak apa semua tu, bukan. Ni memang hak regionalism yang apabila dilaksanakan dia akan memudahkan semua pelaksanaan hak-hak Sabah dengan Sarawak tu, memudahkan administration, memudahkan pelaksanaan macam-macam lah untuk Sabah dengan Sarawak, terutama apabila mau membuat decision, day to day decision tu. Takkan day to day decision pun nak rujuk kepada Putrajaya, tak patut. Sebab tu kita kena laksanakan regionalisasi ni. Tak sihat sikit. Kita masih tersumbat. Tadi pun dah sembang kencang sikit pasal hak regionalisasi ni. Dan orang yang bertanggungjawab terhadap dan apa yang perlu diregionalisasi ni ialah Federal Department dekat Sabah dengan Sarawak tu. Sekejap pause dulu. Tak payah. Dekat depan Sabah dengan Sarawak tu yang perlu diregionalisasikan ialah Federal Department dekat Sabah dengan Sarawak. Turut sebab kenapa Federal Department yang kena regionalisasikan, bukan State Department. State Department memang sudah ada dekat Sabah dengan Sarawak. Office dia dekat Sabah dengan Sarawak, jadi tak perlulah nak diregionalisasikan. Tapi masalah dia Federal Department ni, sebab kita ni Federation kan, Federation of Nation. Kita ni Federation of Nation. Kita ada enumerated power doctrine. Ada kuasa tu yang berada di bawah federal dan ada kuasa tu di bawah state. Dan kuasa di bawah federal ni mostly nak kawal Kuala Lumpur sana. Kalau semua benda dikawal Kuala Lumpur sana, federal list ni apa semua ni, Federal Department ni, semua berpusat dekat Kuala Lumpur. Jadi memang mereka ada juga Federal Department dekat Sabah dengan Sarawak ni, tapi fungsi dia lambat sebab semua nak merujuk Kuala Lumpur kan. Kita tak mau benda-benda macam tu berlaku. Semua nak merujuk Kuala Lumpur, ada birokrasi lama-lama tu. Sebab tu kita kena ada regionalisasi. Dan satu lagi, sebelum saya lupa nak cakap benda ni, kenapa regionalisasi ni wajar dilakukan untuk Sabah dengan Sarawak tu, memang sudah dibincangkan dalam Forward Commission apa semua tu. Sebab dia Malaysia ni ialah Federation of Nation. Federation of Nation ni maksudnya kita ada individualistik kita sendiri, kita ada karakteristik kita sendiri, kita ada identiti kita yang berbeza antara Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab tu kita ni Federation of Nation. Kita bukan Federation of State. Kalau Federation of State tu macam India, macam Persekutuan Tanah Melayu, yang di mana state-state dia tu memang hidup di bawah satu bumbung membentuk negara bangsa. Jadi semua tu senang nak administer. Tetapi kita ni Malaysia ni Federation of Nation. Sarawak berbeza, Sabah berbeza dengan Persekutuan Tanah Melayu tu berbeza. Berbeza daripada segi sejarah, berbeza daripada segi culture, local administration, geografi berbeza, cuaca pun berbeza, sikitlah berbeza juga. Sebab tu administration dia tu pun berbeza, jadi kena ada regionalisasi. Dan regionalisasi ni dia dibuat mengikut local context, local condition. Sebab local condition dekat Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dengan Sarawak tu semua berbeza. Population pun berbeza, orang dia pun berbeza. Jadi mengambil kira semua perbezaan ni tadi kan, walaupun kita ni dalam federation, mengambil kira perbezaan ni, other means tu kita kena buat. Kita tak boleh simply integrate semua tu dalam satu sistem. Tak boleh. Jadi other means yang boleh diguna ialah regionalisasi. Dan cara untuk membuat regionalisasi ni,
kita kena tahu mana satu yang kena regionalisasi kan, iaitu Federal Department. Sebab Federal Department ni yang jauh daripada Sabah dengan Sarawak. Sebab yang administer dia daripada Putrajaya sana, di bawah Kerajaan Persekutuan. Dan Kerajaan Persekutuan kena extend kan Federal Department dia ada dekat Sabah dengan Sarawak ni. Dan cara yang paling efisien untuk dia extend kan Federal Department tu dekat Sabah dengan Sarawak tu ialah menerusi regionalisasi. Dan apabila berlaku regionalisasi ni tadi kan, maksud dia department-department dekat Sabah dengan Sarawak ni, kita akan ada director kita sendiri. Kita ada deputy director kita sendiri contohnya. Ada director of operation. Kita panggil director of operation dekat Sabah dengan Sarawak tu sendiri, untuk semua federal department yang sangat perlu regionalize ni tadi, supaya semua keputusan yang dibuat oleh Federal Department yang ada dekat Sabah ni dan Sarawak ni, kita boleh buat keputusan kita sendiri. Operation kita berjalan lancar sebab sebuah kita decide sendiri, solution kita decide sendiri. Tak perlu nak rujuk sangat dengan Putrajaya tu, buang masa, buang duit saja. Kalau kita nak duit kan, kita nak duit tu belanja untuk pembangunan, untuk kemajuan rakyat, kita gunakan dia secara regionalisasi. So, hak regionalisasi ni contoh dia di dalam IGC report memang sudah diberi. Bukan saja dibincang di recommendation dalam Covert Commission, tapi sudah dimasukkan, sudah dibincang dan sudah dipersetujui di dalam IGC report, iaitu contoh dia dalam Annex A IGC report. Seingat saya item 14, Post and Telecommunication, item 14 G dengan H, iaitu berkaitan dengan wireless apa semua telecommunication tu. Contoh dia, ni salah satu contoh dia saja. Dia sebab IGC report ni memang British buat dia sebagai contoh supaya orang Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu ni boleh berbincang. Dia ada point of reference untuk buat regionalisasi untuk department-department lain nanti, Federal Department. Tapi dia beri satu contoh saja, iaitu Post and Telecommunication. Post ni macam pos laju lah apa semua. Telecommunication ni macam internet apa semua, communication tower apa semua yang saya cakap tadi. So untuk Federal Department ni yang handle pos laju apa semua ni, kena ada Director of Operation dekat Sabah dengan Sarawak. Kita kena ada office kita sendiri, office Director of Operation ni semua. Director ni Regional Director kita panggil. Regional Director ni perlu ada dekat Sabah dengan Sarawak. So apabila ada Regional Director, contohnya isu untuk pos kan, pos untuk postage. Pos tu dalam bahasa Melayu apa? Pos laju lah apa semua tu. Kalau dekat Sabah dengan Sarawak ni, kita ada Regional Director dia untuk pos laju apa semua ni, senang lah untuk kita. Kita takkan ada isu berkaitan dengan barang-barang yang kena hantar JNT apa semua tu. Sebab kita akan ada regulation operation yang sesuai untuk Sabah dengan Sarawak. Kita tahu distance dia macam mana, di mana yang bagus untuk simpan semua surat-surat atau barang-barang tu, di mana city center kita, jarak dia, kenderaan apa yang sesuai, transportation macam mana yang sesuai. Semua tu orang Sarawak sendiri boleh decide. Kalau kita ada Regional Director, Office of Regional Director tu kita sendiri tu. Itu idea dia. Itu sebab dia kenapa regionalisasi ni memang sudah pun disuruh dibuat di dalam pembentukan Malaysia ni untuk Sabah dengan Sarawak, supaya operation kita dapat jalan dengan lebih lancar. Tidaklah ketinggalan kan, orang lain semua dah maju-maju. Ini nak postage pun termasuk Sabah dengan Sarawak, kecuali Sabah dengan Sarawak nak buat postage. Siap kerja kita. Okey, yang tu contoh dia dalam IGC report tadi, dalam Annex A. Memang sudah ditulis regionalisasi. Contoh dia Post and Telecommunication. Kemudian
orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan regionalisasi ni tadi ialah Borneo Affairs Minister untuk Sabah dengan Sarawak tu. Dan kita ni sudah lama tak ada Borneo Affairs Minister. Baru-baru ni saja ada Borneo Affairs Minister balik, sejak dari Nancy Sukri kah dulu. Tapi Nancy Sukri tu dia melaksanakan tugas dia dengan sangat baguslah, dengan cemerlang. Sebab tu federal dia tukar tu, tak mau bagi Nancy Sukri tu jadi Borneo Affairs Minister untuk Sabah dengan Sarawak balik, sebab dia tak nak melambat-lambatkan proses devolution dengan regionalisasi kita ni. Tu political lah, political kita boleh tengok. So tadi saya dah terangkan dalam, boleh rujuk balik video live stream ni sebelum ni tadi, baru hari ni juga tadi, yang saya dah terangkan orang yang bertanggungjawab terhadap devolution of power, Borneoisation, dan terbaru, yang benda terbaru ni, regionalisasi ni, ialah orang yang bertanggungjawab dia ialah Borneo Affairs Minister. Dan Borneo Affairs Minister ni lah yang kena buka office department, federal department yang tak ada dekat Sabah dengan Sarawak ni kan, yang perlu diregionalisasikan ni. Dia kena buka office regional department untuk federal department ni. Dia tak boleh simply federal department office, dia kena regional department untuk federal department yang perlu diregionalisasikan tu. Nanti kita boleh sama-sama listkan semua federal department yang perlu diregionalisasikan tu. Contoh yang saya dah beri tadi kan ialah pos dan telecommunication, lepas tu wireless telecommunication, apa juga yang boleh kita regionalisasikan. Benda-benda macam tu lah kita kena regionalisasikan. Kalau contoh-contoh lain yang kita boleh fikirkan untuk diregionalisasikan ialah mungkin item-item baru yang kita boleh bincang dengan kerajaan persekutuan juga sebenarnya. Nanti saya akan cakap secara spesifik sebutan-sebutan dalam perlembagaan tu, supaya kita semua boleh rujuk. Okey, dah sampai rumah ni. Nanti kita sambung balik membincangan secara lebih spesifik berkaitan regionalisasi ni, supaya semua boleh nampak provision tu. Sekarang saya rasa semua orang blur-blur lagi kan. Nanti kita terangkan.